kes buli sentiasa berlaku pada sekeliling kita. Adakah anda pernah buli orang ataupun dibuli oleh orang lain? Statistik daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak itu menunjukkan peningkatan kes buli di sekolah sebanyak 42 kes sehingga Julai lalu pada 2022. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata ia meningkat berbanding hanya 2 kes dilaporkan sepanjang tahun lalu iaitu 2021. Selain itu, kes buli cyber terutama di media sosial dilaporkan semakin meningkat dan membimbangkan, khususnya melibatkan remaja dan golongan muda di Malaysia. Perkara itu didedahkan Persatuan Kesihatan Mental Malaysia berdasarkan 500 panggilan yang diterima pihaknya setiap bulan melalui talian bantuan atau helpline bagi sebarang aduan dan intervensi yang dikendalikan persatuan itu. Contoh kes sebenar kes buli, 9 pelajar didakwa cederakan remaja 14 tahun. 9 pelajar lelaki sebuah sekolah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Teluk Intan atas pertuduhan menyebabkan cedera parah kepada seorang pelajar tingkatan 2 pada Jun lalu. Kesemua tertuduh yang berusia 17 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadap mereka dibaca serentak di hadapan Majistret Nur Faizal Muhammad Saleh dalam prosiding yang dilakukan secara tertutup. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan berlakunya kes buli, iaitu faktor keluarga, faktor peribadi dan faktor sekolah. Yang pertama, faktor keluarga. Pembuli biasanya datang daripada keluarga yang kurang perhatian, mengabaikan disiplin autoritarian, konflik keluarga yang tinggi, dan kerap memukul dan memarahi kanak-kanak. Di bawah pengaruh telinga dan mata mereka, kanak-kanak terbiasa menyelesaikan perkara dengan keganasan, yang merupakan faktor penting yang menyebabkan peningkatan tingkah laku buli sekolah. Yang kedua, faktor peribadi. Perwatakan peribadi pembuli lebih gelisah dan mudah marah, atau dia mengalami penyakit fizikal, psikologi atau saraf. Yang kesemuanya merupakan faktor peribadi yang boleh mencetuskan tingkah laku buli. Yang ketiga, faktor sekolah. Sekolah gagal mewujudkan kampus mesra yang bersara dan harmoni dan hak asasi manusia, kedaulatan undang-undang dan pendidikan kehidupan gagal dilaksanakan. Selain itu, pengaruh tingkah laku disiplin negatif guru dan sikap paliatif guru dan rakan sekelas terhadap tingkah laku buli akan meningkatkan kegerapan tingkah laku buli. Kesan buli yang ketara ialah mangsa buli akan berasa tertekan dan malu. Hal ini kerana emosinya telah tercara akibat perbuatan buli oleh pemangsa. Justru mangsa buli akan berasa takut bersemuka dengan pembuli. Mangsa buli mungkin akan tercicir daripada alam persekolahan. Mangsa buli juga tidak akan mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Gejala ini berlaku akibat keyakinan dirinya telah diganggu oleh pemangsa buli. Oleh sebab itu, mangsa buli akan berasa rendah diri. Akibat ketiadaan keyakinan diri, mangsa buli akan mengalami kemurungan dan suka menyendiri. Senario ini adalah mengerit mangsa buli menyertai kongsi gelap untuk melindungi dirinya daripada kaki buli. Akhirnya, mangsa buli akan kerap tidak hadir ke sekolah. Justru, mereka akan kehilangan minat untuk belajar. Lebih parah lagi, prestasi pelajaran mangsa buli akan merosot secara mendadak. Jika ibu bapa tidak peka dengan simptom-simptom perubahan tingkah laku anaknya, maka anaknya akan mula ponteng sekolah tanpa pengetahuan mereka. Akhirnya, mangsa buli akan sentiasa bersikap tidak peduli dalam kalangan masyarakat, menyebabkan mereka mempunyai masalah berkomunikasi dengan orang lain, disebabkan mereka berasa tidak selesa. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah kes buli. Yang pertama, ibu bapa perlu memainkan peranan utama dalam memberikan pendidikan awal kepada anak-anak sama ada dalam bentuk nasihat dan juga mesti menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak pada setiap masa.
Malah teguran yang tegas juga wajar dilakukan kepada anak-anak yang berkelakuan negatif sejak kecil lagi. Peranan media massa juga amat penting dalam membentong masalah buli di kalangan pelajar. Kuasa media massa dapat mempengaruhi minat pembaca. Media elektronik pula boleh menyiarkan berita keburukan buli kepada pelajar dan ibu bapa. Oleh itu, pihak media massa mestilah sedar tanggungjawab sosial mereka untuk menangani masalah buli. Pelajar-pelajar pula perlu memilih kawan yang baik. Hal ini kerana rakan sebanyak juga boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang pelajar. Pelajar perlu diberikan kesedaran tentang ciri-ciri rakan sebanyak yang baik. Pelajar juga perlu mengelakkan diri daripada berkawan dengan pelajar yang mempunyai tahap disiplin yang rendah. Di samping itu, pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam membentong gejala buli. Hal ini kerana apabila seseorang pelajar berada di sekolah, mereka terikat dengan undang-undang dan peraturan sekolah. Pelajar-pelajar yang didapati melakukan amalan buli hendaklah segera diberi kaunseling dan pihak sekolah hendaklah memanggil ibu bapa pelajar berkenaan. Selain itu, pihak pentadbiran sekolah tidak wajar mengebunyikan kes buli di kalangan pelajar daripada pengetahuan pihak Jabatan Pelajaran agar dapat diambil tindakan. Kita mesti mengakui kesilapan kita dan mendapatkan pengampunan orang lain.